Aku buat apa tu? Atuk masak-masak. Jom kita masak-masak bersama APSS. Hai. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik Alhamdulillah. Khabar dia apa? Warat? Hujan ke apa ya? How are you? Fine. Ni hao ma. Okay. So, sama sekali lagi dengan Abang Pencen suka sikit dalam santai masak. Santai masak hari ni nak masak menu menu orang Johor mesti ada untuk sarapan pagi ada, untuk majlis-majlis ada apatah lagi kalau untuk perayaan hari raya. So, Abang Pencen nak masak untuk hari raya hari ni nak masak lontong lontong. So, menu utama dalam lontong ialah mestilah ada lodeh dia. So biasa kalau nasi empit dia gunakan macam ada nasi empit ataupun yang ready made ataupun rebus sendiri, buat sendiri. Itu macam-macam cara. Sekarang beli aja kat pasar, kat kedai ada tapi untuk lodeh tak jual. So kena buat. So Abang Pencen Suki nak kongsikan lodeh untuk lontong cara APSS. So jom kita tengok apa bahan-bahan dia. Bahan-bahan utama dalam lodeh ni mestilah ada kacang panjang So untuk sesi ni Abang Pencen suka-suka gunakan kacang panjang. Saya gunakan kacang panjang dan juga sedikit kacang buncis. Saya buat gabungan sebab kacang buncis crunchy Abang Pencen saya potong macam ni Saya potong sasap panjang-panjang Bahan-bahan lain saya gunakan carrot yang saya potong-potong macam ala-ala mancis, batang mancis. Saya perlukan this one. Ini saya sengkuang saya potong macam-macam mancis. Saya juga gunakan ni this one, kobis, tempe, tengok ni tempe, dan juga sayur this one terung dan tak lupa saya gunakan pucuk tahu, suun dan ni cendawan cendawan kering cendawan kering kuping saya sebut terus orang sebut, ada yang sebut cendawan telinga monyet dia kata dia. So tak lupa saya gunakan tu dia tahu dan untuk memperasakan dia saya gunakan sedikit udang ini udang laut saya gunakan udang sedikit yang kecil-kecil sedikit saiz dia. Bahan-bahan untuk rempah ratus dia ataupun tumisan saya gunakan bawang putih 3 biji, 1 biji setengah satu labu setengah bawang besar, 4 biji buah kemiri ataupun buah keras, 1 inci kunyit hidup dan juga bilis ikan bilis So tak lupa saya juga gunakan daun salam, saya gunakan 3 lembar ataupun 3 helai, 1 batang lemongrass, serai dan 2 batang cili besar dan ni bahan yang sangat menggurihkan menjadikan gurih kita punya ni ialah what you call saya panggil jintan halus ada orang panggil jintan putih jintan putih tapi warnanya tak putih pun gelap tapi ini yang menjadikan sedap kacang kita potong sasap kata orang Jawa kita panggil sasap saya potong macam tu saya kalau buat lodeh saya tak suka kacang dipotong potong-potong panjang-panjang tu saya potong macam ni nampak ini style Johor style orang dulu masak macam ni saya diajar macam tu nampak berbeza ini style Johor terung kita potong sebelah
So, untuk mengelakkan daripada birat kita rendamkan dengan air Tahu kita potong 4 saja. Potong 4 tahu. Okey, kita taburkan sedikit garam. Dan kita dengan sedikit kunyit kita gaul-gaul. Macam itu juga dengan tempe, kita taburkan sedikit garam dan juga kunyit kita gaul-gaul rata. Kobis kita potong kasar-kasar saja jangan terlalu halus nanti buatkan dia jadi lembek Kita potong kasar-kasar macam ni Potong kasar-kasar macam tu Kita potong macam ni cendawan telinga monyet orang sebut Kita juga perlukan memperisa dia garam dan juga serbuk pati ayam dan bahan paling utama sekali ialah mestilah kita juga ada santan kelapa. Saya gunakan santan kelapa kotak kara jenama kara sebab dia ni sedikit pekat dan saya gabungkan dengan sedikit susu cair untuk memflavorkan rasanya yang lebih sedap So, gabungan dua cair ni akan menjadikan masakan kita lebih mantap. Wow gitu Potong-potong kasar bahan-bahan yang nak digiling ni sebab apa? Setengah blender tak kuat lagi gigi dia bukannya branded sangat pun Jadi kadang-kadang tertinggal especially bila memblender waktu ni bawang putih ni. Kadang-kadang nampak tiap-tiap lagi bawang putih tu. Hidup-hidup lagi dia macam pengsan-pengsan dia lagi pusing-pusing tapi tak juga halus So kita bantu dengan cara macam ni. Okey, kita masukkan dalam blender kita masukkan ikan bilis kita terus blender. Lupa bahan yang telah saya blender tadi. Kita pun terpulang kalau kita nak gunakan ikan bilis pun boleh, nak gunakan udang kering pun boleh Tempat saya dah gunakan udang basah. Jadi saya skip udang kering, saya gunakan ikan bilis. Panaskan minyak, kita gorengkan tempe. Terpulang tempe ni kita nak goreng tempe ni kita nak goreng kering boleh nak goreng tak goreng pun boleh nak goreng setengah masak boleh terpulang. Begitu juga dengan tahu tahu juga boleh digoreng ataupun option tak payah digoreng, dua-dua boleh tapi masing-masing ikut cita rasa dia tapi dari segi penampilan rupa dia agak sedikit berbeza tapi abang PJ suka kedua-duanya digoreng So, bila dah naik masak macam ni, lebih kurang setengah masak macam ni, kita angkat Tak perlu masak sangat sebab saya akan masak dia sekali lagi Saya lebih suka dalam macam ni agak sedikit kuningan Kita goreng tahu. So, bila kita balikkan sekali jangan tinggal ini akibat ditinggal jadi macam ni rupa dia. So kita boleh angkat Saya tak gunakan garing-garing sangat So inilah tahu dan juga tempe yang digoreng Okey, menggunakan baki minyak yang sama kita tumiskan bahan-bahan untuk tujuan rempah kita masukkan sedikit serbuk jintan halus ini datangkan di gurih terus kita masukkan rempah tumis kita kita masukkan 3 helai atau 3 lembar daun salam terus tumis hingga sedikit wangi dan naik minyak Bila rencah dah sedikit garing wangi naik minyak macam ni kita bagi air
Ini air daripada kocakan mesin pengisar tadi So kita biarkan sehingga mendidih. Okey, bila mendidih macam ni, kita masukkan sayur-sayur yang keras Portion sayur ni antara satu dengan yang lain tu terpulang Nak kacang lebih ke, nak carrot lebih ke, nak sengkuang lebih ke, terpulang. Itu atas kesukaan selera masing-masing Terus kita masak terus. Tapi bila dah sedikit mendidih macam tu kita biarkan macam tu, kita masukkan sayur yang sedikit keras Ini nampak macam lembut tapi sebenarnya keras Kita masukkan cendawan telinga dan juga pucuk tahu ni Pucuk tahu ni pun kalau kita boleh digoreng lebih awal pun boleh juga digoreng kemudian kita rendam pun lagi sedap Okey, kita masukkan kacang. Kita masukkan tempe dan tahu. Nanti baru kita tahu sama ada kuah kita tu cukup ke tidak perlu ditambah ke tidak Dan akhir sekali kita masukkan terung Tengok terung ni kalau air dia tak diambil dia gelap macam tu akan mempengaruhi warna lodeh kita Kita masak hingga sedikit lembut sayur-sayur dia terpulang sayur ni kadang-kadang pengawang dia nak keras sikit tapi kalau kita bila nak mengangkat sayur ni jangan terlalu dah lembut betul baru diangkat make it 3/4 macam tu dah okey. Boleh diangkat sebab apa? Yang suku lagi dia akan masak ketika masih lagi dalam kuali ataupun dalam hidangan kita. So, kita tunggu sebentar. Okey, kita boleh tambahkan sedikit air. Ini agak-agak paras-paras macam tu Dan kita masukkan terus santan Kita masukkan santan. Kemudian juga kita masukkan sedikit susu cair dalam sendok Ini dia punya rasa dia akan berbeza dan kuah kita pun tak mudah basi Nampak color dia, tekstur dia nampak menarik Nampak dah gula cantik macam ni. Kita masukkan suun. Ingat bila kita masukkan suun ni biasa dia suun tu terus resap dia resap dia punya air dia itu yang kena tambahkan sedikit air biasanya Dan kita masukkan bahan air dia sekali. Kita masukkan udang dan juga kita masukkan kobis kita ataupun orang Indonesia kata wortel kita okey. So macam abang Picik tadi cakap dia punya ratio dia tu terpulang lah berapa nak banyak antara sayur dengan satu dengan yang lain Ada yang nak banyak sayur ni saya nak suka kubis banyak, saya nak suka kacang banyak saya nak tempe banyak terpulang. Tapi jangan lebih-lebih sangat, nanti jadi sayur lain tak, bukan jadi sayur lodeh So sebelum diangkat kita perasakan dengan serbuk perasa kita. Dia bagi sedikit garam dan juga serbuk pati ayam kita gaul-gaul rata. So masak lodeh ni bukanlah susah sangat Orang kata macam-macam campak-campak, lebih kurang macam masak tom yum gitu Cuma bezanya kuah isinya isi sayur tu saja yang berbeza Tapi step masukkan barang-barang tu, bahan-bahan tu mestilah kena jaga-jaga dan kita perlu nak tahulah kita nak crunchy ke, kita nak terlalu lembut ke, nak lembut ke ataupun nak fresh lagi ke, terpulang itu masing-masing
So kita tengok tu bila dah nak cantik macam ni, nanti kita bolehlah taburkan dengan bahan-bahan yang lain begitu juga dengan sayur-sayur sayur ni pun terpulang kita nak gunakan apa ada orang suka gunakan sayur-sayur yang hijau-hijau saja macam kacang panjang dengan beberapa bahan sikit tak suka campur carrot ataupun kobis sebab dulu kat kampung mana ada kobis ataupun carrot ni, orang kampung dia tak tahu pun tak tanam pun benda tu so sebelum diangkat kita perasakan sebelum tu kita taburkan dengan lada kita masukkan lada ni tempat penghabisan itu cara abang pecah seperti cara tuan bagaimana, cara sahabat bagaimana mungkin berbeza, so boleh kita kongsikan bersama so ini dah terliur ni so boleh kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yang ditunggu iaitu merasa masakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, perfect. Wow, perfect. Semua rasa, cuma ingat lodeh cara-cara Johor ni biasa jarang kita gunakan ketika blender ataupun bahan-bahan yang lain ni kita blender. Umpamanya lada ni biasa kita campak-campak macam ni je kita tak blender. Tapi nak blender pun boleh tapi biasanya sebab kita gunakan kita gunakan sambal lain sambal kacang ataupun tumis sambil tumis, so kita akan pedasnya datang dari situ so jangan lupa untuk mencuba resipi masakan ni. Kita tengok apa hasil dia. So siap sudah lodeh untuk hari raya kali ni. So kita boleh hidangkan, memang masak sendiri, makan sendiri. So jangan lupa untuk mencuba resipi masakan lodeh untuk dimakan bersama dengan ketupat ke apa, jadilah lontong bila campur je dengan nasi empet jadi lontong pelik nama dah berbeza. So jangan lupa untuk mencuba masakan istimewa khususnya untuk juadah hari raya Aidiladha. Sudi-sudikan subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, siap sudah masakan pagi ini iaitu lodeh. Lodeh cara Johor yang dimasak oleh APSS. Nampak sedap. So memang sedap siapa pemasak pun memang sedap insya-Allah So inilah juadah yang menjadi masakan tradisi orang Johor dimakan dengan nasi empet ke ketupat ke whatever. Bila dicampur dengan nasi empet akan jadi lontong ditambah dengan telur rebus dan juga sambal tumis atau digabungkan juga dengan lain-lain masakan. Rendang pun boleh, ayam masak merah pun boleh. It's up to you lah. Semua sedap. So jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Okey, masa yang kita tunggu makan time So kita nak rasakan apa yang telah kita masak tadi. Kita nak makan lontong Ini tadi lodeh ni kita masak. Ada itu mushroom dia yang lawan telinga. Itu kalau Johor lagi mana rendang tu kalau gunakan telur pindang lagi sedapnya mantap tak telur nak sebelah pun boleh, nak sebiji pun boleh. Sebab yang ini abang pilih tak suka sangat keras abang suka apa je, saya suka yang lembek-lembek sikit jadi dia soft jadi saya tak belah. Kalau terbelah nanti bonyok, tak nampak cantik So ini dia sambal dia inilah style Johor dia letak serunding baru mengam tapi
Hari ni kita tak nak makan sondeng. Kita nak makan macam ni je. So, jumpa makan Wow, nampak sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak rasakan tahu dia. Tahu pun penuh protein soya Wah, dia memang mantap. Wah, dengan lontong dia. Boleh terangkat kopiah. Dia sedap dia. Sedap melampau. Ini dia punya brinjal tadi Dia terung Memang Johor kaya dengan masakan dia. Ada untuk sarapan pagi, biasa dia ada lontong, ada apa lagi saya? Mi Jawa, ada nasi lemak biasalah, nasi lemak biasa. Tapi satu lagi ialah laksa Johor dia. So, yang ini boleh dijemput di mana-mana kedai di mana-mana kedai makan produk makan warung-warung makan, restoran pun ada So, cubalah kalau yang tak berkesempatan, buat rumah, buat sendiri. Lodeh ni untuk dimakan bersama dengan nasi empit je lontong. Masakan tradisi orang Johor. Kalau raya-raya tak ada lontong, kalau sarapan pagi tak ada lontong, tak minum itu, kurang mantul pagi tu. So, jangan lupa untuk mencuba. Jumpa lagi, subscribe, like dan share. Dah, berapa nak